Didik TV KPM. Hierarki kalau kita tengok di situ maksudnya susung atur dia lah. Mengikut pengelasan tertentu. Seperti mana kalau kita tengok bagaimana organisma kita nak kelaskan dia. Okey. So kita tengok secara menyeluruh, boleh Syafika? Boleh, Cikgu. Yang pertama kalau kita tengok situ, organisma boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan besar yang kita panggil alam. Alam, di mana 5 alam tersebut dia ada satu Monera, Protista, Plantae, Animalia dan juga fungi. Okey. So 5 ni apa maksud dia satu-satu tu? Okey, Moneranya macam mana, contohnya apa? Okey, Protista contohnya apa? Kalau kita tengok situ Animalia mungkin familiar sikit pada kita lah. Betul. Okey, animal. Okey, dan juga Plantae tu nampak macam plant. Okey, mungkin 2 tu okey. Yang 3 ni mungkin agak keliru. Ya. Okey, sebab benda baru kepada kita, yang 2 tu benda nampak yang dah terbiasa. Betul? Okey, kita tengok secara menyeluruhnya. Yang pertama kalau kita tengok di situ, apa dia alam Monera? Okey, ciri-ciri dia contohnya apabila kita jumpa satu organisma, dia mempunyai ciri organisma itu merupakan unisel, tiada membran nukleus, tiada membran organel dan juga mempunyai dinding sel. Maka dia duduk di bawah Monera dan contohnya adalah bakteria. Unisel tu satu sel, Cikgu. Okey, betul Syafika, satu sel. So Syafika boleh bantu saya pilih pick up dia punya mana satu Monera dan labelkan pada contoh bakteria lah. Baiklah, yang pertama Cikgu sebutkan dan telah memberi penjelasan. Iaitu alam Monera. Okey, betul. Okey, yang kedua Protista. Okey, Protista juga organisma unisel. Mempunyai membran nukleus tetapi dia mempunyai membran organel yang ringkas. Bezanya di situ mempunyai membran organel yang ringkas. Kalau kita tengok bentuk dia contoh protozoa dan juga alga. Bentuk dia kadang-kadang bentuk dia tak tetap. Betul. Okey, contohnya inilah kalau kita tengok sini, yang ni agak-agak nama apa dia ni? Ameba. Ameba. Yang seperti tapak kaki ni. Tu macam Paramecium. Betul. Okey. Yang ni yang itu macam cili je, Cikgu. Cili. Tak pasti. Okey, yang ni Euglena nama dia. Dia ada nampak macam ekor tu. Ekor tu membantu pergerakan dia lah. Oh ya. Apa nama dia, Cikgu? Euglena. Euglena. Okey. Jadi itu yang ni adalah contoh untuk Protista. So macam biasalah kerja Syafika cari yang mana Protista letak pada gambar-gambar tertentu. Yang ini, Cikgu? Ya, betul. Baiklah. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah kadang-kadang anak murid saya, Cikgu, macam mana nak sebut fungi ataupun yang biasa dulu dia belajar dalam bahasa Inggeris adalah fungi. Betul. Okey, kadang-kadang sebut kata tak apalah awak sebut janji ada bunyi tapi bahasa Melayu dia adalah fungi, nampak macam sengau sikit. Okey, fungi. Okey, yang ni tiada kloroplas. Okey, dia ada dinding sel daripada kritik dan juga dia menghasilkan spora. Okey, bila menghasilkan spora, murid-murid kita dah tahu. Dia biasa dipanggil kulapuk. Kulat. Kulat tu adalah cendawan dan juga yeast. Maksudnya pada katakan roti yang kita biarkan, kita nampak dia tompok-tompok hitam. Yang tu kalau orang kampung panggil kulapuk lah. Iyalah. Kulapuk lah. Yang biasa kita dah familiar dengan bahasa berkenaan. Yang tu kalau cendawan tu biasalah mushroom. Mushroom soup apa semua kan sedap kan. Betul, sedap tapi yang bila cendawan. bila yang dah tumbuh pada makanan tu dah tak sedap lah. Tak sedap dah, dia mungkin dia punya beracun ke apa kita tak tahu. So kita kena hati-hati. Yang ni dia punya fungi ni dia punya contohnya tu cendawan dan juga yeast. Jadi saya letak di situ gambarnya adalah cendawan. Okey, yang ini, Cikgu. Ya, betul. Fungi. Fungi. Jangan salah sebut fungi bahasa Melayunya. Okey, dan yang keempat seperti mana saya beritahu tadi, Plantae. Plant. Okey, plant, tumbuhan di mana organisma multisel mempunyai kloroplas, dinding sel daripada selulosa. Contohnya tumbuhan berbunga. Tapi ada juga contoh satu lagi yang saya tak sinilah, paku pakis.
Oh, paku yang pakis. tidak berbunga lah. Okey, apa saja tumbuhan yang berbunga maka dia duduk bawah pelantik. So kalau katakan kita tanya, okey saya tanya Syafiqah lah, nak tanya anak murid nanti kan kena call pula dia orang nanti kan. Betul juga, Okey, ni lagi saya tanya cepat. Syafiqah. Contoh katakan anak murid saya okey bagi contohnya bunga kertas. Pokok bunga kertas. Agak-agak Syafiqah betul tak dibagi contoh berkenaan? Saya rasa betul, cikgu. Ya, betul sebab dia adalah tumbuhan berbunga. Sebab dia lebih spesifik kepada nama pokok berkenaan. Tak ada masalah. Yang ni kita ambil secara umum tumbuhan berbunga. So dia Baiklah, duduk bawah cikgu. pelantik. Okey. Dan akhir sekali alam yang terakhir yang kelima adalah animalia, animal. Okey, haiwan. Okey, organisma multisel. Tadi unisel mempunyai satu sel. Kalau multisel Banyak, cikgu. banyak sel, betul. Okey, yang ni dia tiada dinding sel dan mampu bergerak. Oh. Ada tak haiwan yang tidak mampu bergerak? Tak ada, cikgu. Kalau dia tengah tidur baru tak bergerak. Okey, betul. Betul Syafiqah. Okey, contohnya cacing ke, ikan ke, burung. Yang ni contoh saja. Jangan ingat 3 ni saja. Apa saja berkait dengan haiwan, okey dia duduk di bawah ini. Animalia. Maksudnya kalau macam cacing betul, tapi kalau macam lebah ke pun sama juga ya, cikgu. Ya, sama. Ataupun orang kata yang kita takut tu lipas tu pun sama ya, cikgu. Ya, semua sama duduk di bawah alam yang sama. Animalia. Baiklah, cikgu. Okey, so kita ada 5 alam tersebut. Perlu tak hafal satu-satu? Nak kata bila kita istilahkan ahwal tu agak sakitlah kepada murid kita, tapi dia kena fahamkan Monera apa dia punya ciri dia, protista, fungi, plantae dan juga animalia. Okey. Tak sampai di sini saja. Ya. Okey. Ada lagi? Ada lagi dalam alam, tapi kita tak spesifik yang inilah. Okey, alam. Kesemua 5 alam tu dia mempunyai pelbagai organisma di dalamnya. Okey, dan setiap alam dibahagikan kepada filem. 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 Okey. Daripada filem pula dia ada kelas dia, daripada kelas jadi order, family kepada genus dan genus dibahagikan pula kepada spesies. Aduh, pening banyaknya perkataan. Betul. Bagaimana kita nak mudahkan cara untuk kita ingat? Bagaimana, ada cikgu? cadangan tak daripada Syafiqah? Saya rasa kan ni yang cikgu sebutkan hierarki ni kan? Ya betul, hierarki dia. Jadi kalau macam tu mungkin guna huruf pertama daripada alam ni ke spesies. Boleh tak, cikgu? Huruf pertama maksudnya A, F, apa semua. K, O. Okey. Kalau kita tengok di sini bila kita baca nak lebih mudah kita tukarkan kepada bentuk nak kata bentuk grafik lebih mudah satu-satu, iaitu dalam bentuk kita tengok bentuk yang saya bagi contoh ni. Okey. Alam. Selepas alamnya apa? Filem. Ya, betul. Selepas filem, kejap saya fikir-fikir. Saya tanya kawan-kawan saya yang dekat dalam kepala saya ni. Oh, kelas. Okey, ada kelasnya. Selepas kelas kita ada order. Order lagi. Lagi family. Tapi yang ni kena hati-hati. Nak order ni bukan order makanan. Bukan order makan. Ya, betul. Kita ada family. Dan seterusnya genus. Dan last sekali akhirnya spesies yang kita selalu dengar. Biasanya spesies lah. Spesies haiwan tertentu, spesies tumbuhan tertentu. Biasa kita banyaknya guna spesies. Spesies apa-apa yang berkaitan. So daripada sini, bagaimana pengelasan sesuatu haiwan, dia ikut dia punya hierarki dia. Kalau kita tengok di sini, banyaknya. Dia punya hierarki ni dinamakan taksonomi. Ada alam, filem apa-apa. Kalau tengok di sini tumbuhan, plantae. Yang tu haiwan, animalia. Bila kita tengok situ, nama-nama dia tu, cikgu nak kena hafal ke nama-nama berkenaan? Betul. Kalau Syafiqah sendiri, agak pening ataupun tidak? Betul, cikgu, pening juga ni. Apa semua. Kalau contohnya hibiscus dah bawah-bawah sikit tu bolehlah. Yang awal-awal tu betul. agak susah. Biasanya saya minta anak murid saya tahu dia punya genus dan tahu dia punya spesies. Bukan kata yang atas tu tak tahu. Yang atas kita boleh Google tengok satu-satu berkait dengan benda tu. Dan akhirnya nama biasanya apa? Yang kita biasa guna nama biasalah. Katakan kita jumpa kawan kita, saya nak bagi hibiscus ni, yang ni biasa kita dengar hibiscus tak ada masalah. Tapi kalau kita kata
Lombricus. Apa tu? Apa tu? Tak tahu kita langsung. tahu cacing tanah aja. Tapi bila kita belajar, bila kita masuk bidang tertentu, maka kita kena klasifikasikan apa yang berkaitan. Okey, satu-satu yang inilah. Okey, so bila kita nampak di sini nama biasanya apa, jenisnya apa, spesiesnya apa, jadi mudah kita nak tahu. So yang tu yang dia pelajari. Okey, Syafiqah, ada apa nak tanya sebelum tu? Tak ada cikgu, cuma saya nak tahu kalau contohnya kita perlu ingat genus dan spesies. Jadi dalam pentadsiran adakah dua ni yang kita perlu ingat, dan sebelum ni ada tak tanya yang sebelum atas tu? Kadang-kadang katakan biasa saya kalau dalam soalan-soalan ujian murid ataupun kuis selepas pembelajaran dia, kadang saya bagi ni, tumbuhan kita bagi terus dia punya ni contoh. Dari segi ini kita akan tanya taksonomi dia. Kita kosongkan beberapa tempat berkenaan. Apakah X, apakah Y? Contohnya katakan, saya letak sini X. Saya letak di sini Y. Namakan X dan namakan Y. Mudah sikit lah. Mudah sikit sebab yang dia tahu 7 yang inilah. Tapi kalau tanya, apalah kelas bagi tumbuhan? Aduh, kesian murid kita. Ya, betul, cikgu setuju. Dan hafalah banyak benda, tiba-tiba kita tanya berkait dengan benda lain. Baiklah, cikgu. Tapi dua inilah yang penting. Okey, Syafiqah? Okey. Sebelum Syafiqah tanya saya lebih lagi, saya tanya Syafiqah lagi. Okey, boleh, cikgu. Kita boleh buat satu kuis tak, Syafiqah? Boleh. Di mana teka silang kata untuk menentukan alam yang kita belajar. Alam saja yang 5 tadi. Okey, kita tengok di sebelah Syafiqah tu ada dia punya isi nama-nama dia lah mengikut nombornya. Okey, yang pertama soalannya, mendebarkan ke tidak ni? Berdebar sikit, cikgu. Organisma multisel dan mampu, dia punya Hindia di sini, mampu bergerak. Apa agak-agak jawapan? Wah, nombor 1 ya, cikgu? Ya, nombor 1. Okey, yang ini mudah sebab yang terakhir tadi saya ingat. Animalisma. Betul ke? Animalia, ya Allah, cikgu. Tak apa. Okey, animalia ejaannya sebegini, cikgu. Okey, try Syafiqah penuhkan tu. Kalau terlebih, maksudnya salah lah. Kalau kurang pun salah. Betul ke? Animalia, kita tengok jawapan di situ. Okey. Nanti Syafiqah tanda sendiri, betul ya? Okey, Boleh. tanda Apa yang sendiri. merah rasanya marker merah ada kat situ. ada, Okey, tanda cikgu. sendiri. Kalau saya nak pergi sana, ikut jauh pula nanti. Okey, jawapannya ya, betul. Animalia. Kalau animalisme tak lepaslah, cikgu. Okey, yang pertama. Yang kedua. Berdebar ni. Okey, organisma tiada kloroplas. Yang ni juga mudah. Menghasilkan flora. Okey, cikgu. Ni saya ingat sebab sebutannya agak sengau sikit, kan? Ya, betul. Fungi, cikgu. Fungi. Betul ke tu, fungi? Okey, ada 5 huruf. Okey, kita tengok jawapannya. Memang betul lah sebab dia 5 huruf je. betul. Mudah sikitlah. Seterusnya, yang ketiga. Okey, organisma unisel tetapi tiada. Membran nukleus. Okey, tiada membran nukleus yang awal pertama sekali cikgu sebutkan tadi, iaitu Monera. Okey, eja betul-betul sebutan dah okey dah. Okey, betul. Monera. Ya, betul. Okey, yang keempat. Multisel mempunyai kloroplas. Kloroplas mestilah tumbuhan, cikgu. Ya, betul. Jadi dia plante. Okey. Makin terror ni, Syafiqah. Awal-awal tadi yang macam tersekat sikit, kan? Okey, biasalah tu. Sebab benda baru kan. Kadang-kadang anak murid memang biasa. Okey, plante betul. Dan last sekali kalau tak tengok pun dah tahu jawapannya. Sebab memang kita belajar 5 pun. Betul. Ada yang lain agak-agaknya. Tapi jangan kata belajar 5, kadang-kadang mungkin anak murid kita dia confuse. Dia confuse. Dengan yang filem apa tadi. Kadang-kadang dia akan confuse dengan benda tu. So yang ni, yang kelima, unisel mempunyai membran nukleus. Yang atas ni tiada membran nukleus. Tapi yang bawah ada membran nukleus. Jadi mestilah protista. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Adakah betul jawapan saya ini? Okey, ya, betul. Syafiqah. So, 5/5. 5/5. Tapi kalau dalam exam, tak adalah saya bagi semuanya 5/5.
Mudah cuma kita sangat. mudah sangat kita bagi mungkin 3 ke, okey, dan kita tambah dengan yang lain-lain. Didik TV KPM